Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jangan tohmah, fitnah institusi raja dalam isu politik. Itu titah Sultan Selangor. Siapa yang ditujukan oleh Sultan Selangor ini? Titah ini jelas bukan sekadar untuk pihak pembangkang, tetapi juga pihak kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia. Isu 3R berkait raja, kaum, tidak patut dijadikan politik. Isu raja dan kaum tidak patut dijadikan modal dalam kempen. Hal ini kerana ianya tidak membawa apa-apa keuntungan. Itu hanya merugikan ramai pihak. Pada pendapat saya secara pribadi, carilah modal kempen dalam kempen yang tidak menyentuh 3R. Masih banyak modal-modal lain yang boleh dikenakan, yang boleh dijual semasa kempen. Tapi biasalah, apabila sudah kehabisan modal, apabila sudah kehabisan isu, nak buruk-burukkan orang, nak fitnah orang, nak maki hamun orang, dah panik, tak boleh nak lakukan apa-apa lagi. Apalagi ungkitlah perkara-perkara 3R. Itulah kebiasaannya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ada yang terima pada, kena akta hasutan. Awas, jangan sampai Anda kerugian. Bak kata Anwar Ibrahim, sudah terlanjur cakap, sila bertanggung jawab. Sudah terlanjur cakap, buruk padahnya dan tanggung akibatnya sendiri. Jangan salahkan orang. Ini balik-balik nak salahkan orang. Padahal, bak kata Fahmi Fazil, kerajaan tidak campur tangan dalam laporan kes-kes hasutan kebelakangan ini. Semuanya kerana ada laporan polis. Bahkan ada satu kes hasutan melibatkan Muhyiddin Yassin, sehingga 300 laporan polis dibuat untuk isu, satu-satunya isu itu termasuklah laporan polis daripada Istana Pahang sendiri. Hari ini kita digemparkan dengan titah Sultan Selangor sekali lagi. Sultan Sharifuddin Idris Shah menasihatkan fikiran rakyat tidak diracuni dengan unsur negatif terutama dalam isu 3R. Sultan Selangor menegaskan institusi raja tidak sepatutnya diheret dengan tohmahan dan fitnah berkaitan isu politik. Sultan Sharifuddin Idris Shah menasihatkan pihak tertentu tidak meracun fikiran rakyat dengan unsur negatif terutama isu 3R, kaum, agama dan raja. Dalam menegakkan pemerintahan berkonsepkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Institusi raja tidak sepatutnya diheret dengan tohmahan dan fitnah yang berkaitan dengan isu-isu politik. Institusi raja adalah above politik, di atas politik. Oleh sebab itulah, sebarang bentuk teguran dan kritikan terhadap pemerintah serta institusi raja seharusnya disalurkan melalui saluran betul dan dilaksanakan secara berhemah. Titahnya sempena sambutan Hari Kebangsaan. Sultan Sharifuddin bertitah budaya negatif itu masih diamalkan sebagian daripada pemimpin dan ahli politik di sebalik kekerapan baginda memberi nasihat berhubung perkara terbabit. Beta tidak akan jemu untuk terus menasihati seluruh rakyat agar sentiasa memupuk semangat perpaduan yang tinggi di kalangan masyarakat titah baginda lagi. Segala perbezaan antara kaum, agama dan fahaman politik janganlah dijadikan penghalang bagi rakyat Malaysia memberikan taat setia kepada negara titah baginda. Baginda turut menggesa perbezaan itu sepatutnya dijadikan resepi mewujudkan masyarakat majmuk, bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Usaha-usaha hendaklah dilakukan dengan berhemah bagi mengadakan program-program yang boleh merapatkan semula jurang pemisah demi mengikis segala prasangka buruk di jiwa sebagian rakyat negara ini titah baginda lagi. Titah itu menyusul 3 hari selepas pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin didakwa di Mahkamah Session Gua Musang kerana mengeluarkan perkataan menghasut pada kempen PRK Nenggiri. Kenyataan menghasut pada 14 Ogos itu berkenan dakwaan beliau yang tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong selepas PRU 15
bagi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, walaupun dikatakan mempunyai 115 sokongan daripada 222 ahli parlimen pada masa itu. Presiden bersatu itu didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum denda maksimum RM5.000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata dengan laporan ini, mereka kata, PAS ni dah tak tahu malu sangatkah, kata netizen. Ada juga netizen yang menggunakan pepatah, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Ini apabila Ketua Mursyidul Ampas tiba-tiba pula seakan-akan lupa diri dan seakan-akan macam dia pula hebat. Apabila dia berkata, Anwar, DAP, Punca PAS enggan sertai kerajaan. Sehingga netizen yang membaca laporan ini mereka kata, siapalah yang nak mahu sangat PAS menyertai kerajaan? Dia sekadar mahu menunjukkan kononnya dia ini seperti rebutan. Padahal, menurut netizen, siapalah nak berebut sangat dengan PAS itu? Netizen kata, juga penganalisis politik bebas kata, biarkan PAS dengan labu-labunya. Ada yang tidak bersetuju dengan kata-kata daripada Mursyidul Ampas ini apabila dia kata Anwar dan DAP Punca PAS enggan sertai kerajaan. Mereka kata, netizen kata, yang tak bersetuju itu kata, siapa barulah PAS suka. UMNO pun dia tak suka sebilangannya, Zahid mereka tak suka. Siapa lagi yang mereka suka? Kata netizen. Yang mereka suka ialah orang yang mungkin boleh mereka manipulasi. Biasalah mereka dah rasa mereka seperti abang besar, kata netizen. Lihat saja insiden terkini dalam PR Kenenggiri, kata netizen memberikan contoh. Apabila calon dalam PR Kenenggiri seakan-akan ditentukan oleh PAS. Bersatu sudah memberikan nama calon tetapi tetap diambil juga calon celup daripada PAS yang mana baru 2 hari menyertai Bersatu sudah pun dijadikan calon. Akhirnya terima padah, kalah teruk dan tersungkur di bumi sendiri. Anwar bukan punca PAS, DAP juga bukan punca PAS, enggan sertai kerajaan sebenar-benarnya. Sebenarnya, menurut netizen, PAS ini dia nak sertai kerajaan kalau dia menjadi abang besar. Itu je. Lagi pula, kata netizen, bila masalah Anwar dan DAP nak berkawan dengan PAS, PAS ni saja yang terhege-hege, hidung mancung, pipi tersorong-sorong, angkat, bakul, masuk diri sendiri, kata mereka. Ini apabila ketika muncul kabar mengatakan PAS ada membincangkan cadangan menyertai kerajaan perpaduan, pemimpin tertinggi parti itu dipetik lidah rasminya sebagai sedang memilih langkah sebaliknya. Silakan, kata netizen, jangan masuk kerajaan perpaduan, kata netizen. Menurut Mursyidul Ampas, Hasim Jasin, parti itu tidak akan memenuhi ajakan untuk menyertai kerajaan seperti yang didakwa sesetengah pihak. Kata netizen, silakan. Tiada yang mahu menjemput PAS dalam kerajaan, kata mereka. Alasan Hasim kerana di dalam kerajaan sekarang ada Anwar Ibrahim dan DAP, yaitu pihak yang pernah menjadi rakan kerjasama PAS sebelum ini. PAS tidak akan memenuhi ajakan pihak-pihak tertentu termasuk daripada UMNO untuk bersama dan saudara sekalian, apa pula pendapat anda tentang kononnya PAS ini mahu dijemput? Pada pendapat beberapa netizen dan juga di ruangan komen, mereka kata tak perlulah PAS masuk dalam kerajaan. Itulah mungkin tindakan mereka berminat sangat nak masuk kerajaan apabila mereka sudah pernah merasai betapa nikmatnya bersama masuk dalam pemimpin kerajaan. Ramai juga netizen yang mereka kata tak perlulah jemput PAS ini kerana mereka sudah terbukti, kata netizen, telah terbukti PAS ini tidak mampu melakukan banyak pekerjaan, tidak mampu membuat kemajuan.
Lihat saja semasa mereka berkuasa selama beberapa bulan dahulu bersama Perikatan Nasional. Apa yang sudah terjadi? Ada netizen yang memberikan ingatan, kata mereka, ada duta yang dilantik seperti makan gaji buta, kata mereka. Apa sumbangan, apa pencapaian duta khas itu? Tidak ada apa-apa pencapaian sama sekali. Hanya seperti makan gaji buta, kata netizen. Saudara-saudara sekalian, apabila Mursyidul Ampas itu berkata, yaitu Hasim Jasin kata, mereka belum ada lagi rancangan untuk masuk dalam kerajaan. Netizen kata itulah yang terbaik. Biarkan Anda terus jadi pembangkang, dan kalau ada rezeki mungkin menang pilihan raya, barulah bentuk kerajaan sendiri. Tidak perlu terhege-hege nak sebut Anwar Ibrahim, nak sebut DAP, kononnya mereka lah yang paling bagus. Padahal sekarang ini tiada sudah parti politik yang paling bagus. Semua parti politik ada saja yang terpalit dengan beberapa isu penyalahgunaan kuasa, kes rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Termasuklah parti PAS sendiri yang kini mula terpalit dengan beberapa isu dan kes. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan paling besar untuk Muhyiddin dan kerajaan PN yang gagal dalam masa 22 bulan dahulu ialah kenapa semasa Muhyiddin Yassin, semasa Perikatan Nasional berkuasa, mereka tidak menghapuskan akta hasutan yang kini cuba dispin oleh Perikatan Nasional selepas Muhyiddin terkena akta hasutan itu sendiri. Dalam kenyataan-kenyataan akbar kemarin dan juga kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, ada yang cuba mempersoalkan. Ada yang mengatakan Pakatan Harapan Kerajaan Madani Anwar Ibrahim sebagai hipokrit. Karena kata mereka dulu kerajaan ataupun dulu Pakatan Harapan menentang habis-habisan akta hasutan. Tetapi mereka perlu tahu, yang mengenakan akta hasutan itu bukan Anwar Ibrahim, tapi mahkamah. Dan siasatan terhadap Muhyiddin bukan karena kerajaan buat laporan, tapi Istana Pahang sendiri yang telah membuat laporan polis. Itulah sebabnya Muhyiddin terkena akta hasutan. Tak apalah, yang itu ceritanya mudah difahami. Yang ini lebih mudah difahami. Kalau betul Perikatan Nasional pun tak hipokrit, tak suka dengan akta hasutan, kenapa waktu mereka berkuasa dahulu, kalau mereka kata kenapa kerajaan perpaduan sekarang tidak hapuskan saja akta hasutan, tanya balik diri sendiri. Waktu Muhyiddin dan Perikatan Nasional berkuasa menjadi kerajaan, kenapa pula mereka tidak menghapuskan akta hasutan? Nak suruh orang hapuskan, kenapa sendiri tak buat? Itu persoalan yang perlu dijawab oleh Hamzah Zainuddin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkasi, mempersoalkan pemimpin bersatu. Mengapa mereka sepanjang menjadi kerajaan 17 bulan tidak pernah menghapuskan akta hasutan? Beliau menasihatkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin agar tidak mendabik dada, mendakwa sepanjang Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri tidak pernah pun menggunakan akta hasutan. Beliau berkata, hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dali. Kerana 17 bulan itu sudah cukup untuk menghapuskan akta tersebut. Tidak payah dabik dada Muhyiddin tak guna akta hasutan. Muhyiddin jadi Perdana Menteri 17 bulan. Masa itu Hamzah Zainuddin Menteri Keselamatan Dalam Negeri KDN. Kenapa tidak hapus akta hasutan? Itu persoalannya. Sudah kena, baru nak menghapus, buat apa lagi? Hendak 1000 daya, tidak hendak 1000 dali. 17 bulan cukup tidak cukup masakah? Kalau salah, denda RM5.000 atau penjara 3 tahun. Bukan 200 juta ringgit, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini.
Terdahulu, Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu menyifatkan pendakwaan terhadap presiden mereka sebagai bermotif politik, terpilih dan berniat jahat. Aduh, yang ini memang ramai netizen yang tidak bersetuju. Pendakwaan terhadap Muhyiddin Yassin bukanlah terpilih, bukanlah bermotif politik, tidak juga bernifat jahat. Itu semua kerana ucapan Muhyiddin Yassin sendiri, yang mana dibuat laporan polis oleh pihak Istana Pahang. Itu yang perlu difahami. Bersatu melabel Perdana Menteri serta pemimpin Pakatan Harapan sebagai hipokrasi kerana dahulunya lantang menentang Akta Hasutan 1948 dan berjanji untuk menghapuskan akta yang dikatakan undang-undang zalim dalam manifesto PH sekiranya membentuk kerajaan selepas PRU ke-15. Ironinya, setelah menjadi kerajaan, mereka telah menggunakan Akta Hasutan 1948 berulang kali secara zalim untuk menekan dan menindas lawan politik, kata Hamzah Zainuddin. Susulan itu, Hamzah dibidas oleh Puad yang mempersoal mengapa Perikatan Nasional juga tidak buat perkara sama dengan memansuhkan akta tersebut ketika berkuasa. Puad juga berkata yang zalim adalah Muhyiddin kerana menyentuh kewibawaan yang di Pertuan Agong yang dianggapnya sebagai sangat menghasut. Hamzah Zainuddin dan Dr. Marzuki tuduh kerajaan zalim kerana guna akta hasutan mendakwa Muhyiddin. Zalim jangan dilihat dari segi akta. Zalim harus dilihat kepada fitnah dan pembohongan yang dia lakukan terhadap yang di Pertuan Agong 16. Dia bohong pasal 115 ahli parlimen. Amat menghasut, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.